Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan situasi pandemik COVID-19 yang masih belum stabil di rantau ini, negara Brunei Darussalam akan menghoskan sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan secara maya melalui persidangan-persidangan video. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 akan berangkat mempengerusikan sebanyak 11 sidang kemuncak yang bakal berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2021. Sidang kemuncak ASEAN yang bertemakan We Care, We Prepare, We Prosper ini antara lainnya akan mengetengahkan agenda-agenda seperti memperkukuhkan lagi kedaya tahanan komuniti ASEAN ke arah pemulihan serantau dari pandemik COVID-19, meningkatkan kesediaan ASEAN dalam menangani cabaran, merebut peluang baharu untuk mencapai kemakmuran bersama dan mengekalkan kerjasama ke arah mencapai matlamat jangka panjang. Sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dijangka akan disertai oleh para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog ASEAN seperti Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea, Republik India, Amerika Syarikat, Australia dan Persekutuan Rusia. 130 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,672. Sementara itu, 7 kluster baharu dikesan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Hadi Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 38 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 53 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman di mana 3 daripadanya iaitu kluster Straco Staff House, kluster Sumayanur Sendirian Berhad dan kluster Malstar Enterprise adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 3274, kluster 4440, kluster 4917. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 170 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes input yang merupakan seorang pemandu lori pengangkutan ataupun transporter yang membuat perjalanan ulang-alik dari Limbang Sarawak ke Brunei pada 20 Oktober 2021. Sebagaimana peraturan yang berkuat kuasa pada masa ini, mereka adalah dikehendaki untuk menjalani ujian surveillance setiap 2 minggu. Dalam pada itu, terdapat 38 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 217 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 9,091 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 2,501 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 18 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,683 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 465,058 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 21 Oktober 2021, sebanyak 3,562 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19.
Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 346,829 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 80.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 240,978 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 56% daripada jumlah penduduk negara. Pasukan polis di Raja Brunei bersama agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan terus meningkatkan pemantauan semasa operasi pulih yang dijalankan pada 22 Oktober 2021. Menerusi operasi tersebut, sebanyak 8 kesalahan dicatatkan di daerah Brunei dan Muara. Orang ramai dinasihatkan agar terus mematuhi arahan dan saranan pihak kerajaan bagi mengelak daripada tindakan yang lebih tegas terhadap individu-individu yang sengaja mengabaikan perintah di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kementerian Kesihatan menerusi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 kemarin meneruskan lagi perkhidmatan vaksinasi COVID-19 bergerak di Pusat Kesihatan Pengiran Anak Putera Hajar Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam khusus bagi penduduk di Kampung Air dan kawasan sekitarnya. 150 orang penduduk Kampung Air dan sekitarnya menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan berkenaan. Perkhidmatan tersebut merupakan antara usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kalau yang belum bervaksinasi itu untuk dapat hadir beramai-ramai lah. Jadinya ini membantu untuk Kementerian Kesihatan mencapai target Kementerian Kesihatan itu mencapai 80% penduduk yang divaksinasi. Dengan adanya vaksin bergerakan ini, alhamdulillah jelah syukur. Lagipun kami yang dah berkereta ini nyerang kesenangan kami jelah. Syukur ke bawah duli membagi kami kemudahan yang seperti kami yang ada kenderaan. Sementara itu, perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan diteruskan lagi Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Para penduduk Kampung Air dan sekitarnya yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor BRUHIMS. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan ceramah khas secara dalam talian bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Menyertai acara ini yang berhormat Pihindatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan bacaan Saidul Istighfar, Salawat Badriyah dan disusuli dengan dikir marhaban. Ceramah khas bertajuk Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat dianjurkan oleh Jabatan Agama ABDB. Jemaah Menteri Mesyuarat Peringkat Menteri ASEAN ke-16 mengenai alam sekitar AMME 16 dan persidangan ke-16 ahli-ahli parti kepada perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan COP16 AATHP mengambil maklum mengenai pencapaian dan kemajuan dari sudut pelindungan alam sekitar di peringkat serantau. Diadakan di Indonesia secara maya selama 2 hari, para menteri juga memaklumi kerjasama terhadap beberapa isu alam sekitar khususnya tindakan-tindakan dan inisiatif-inisiatif yang diambil ke atas kelestarian alam sekitar di rantau ini. Mewakili negara Brunei Darussalam menyertai mesyuarat tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. AMME 16 secara dasarnya menyokong inisiatif pengerusi ASEAN 2021 mengenai penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam dan tindakan iklim belia ASEAN ASEAN You Can. Mengenai peningkatan tahap serpihan laut di perairan yang semakin meningkat, Jemaah Menteri menegaskan perlunya ASEAN lebih komited dalam melaksanakan ASEAN Framework of Action on Marine Debris di bawah payung Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region. Pada persidangan COP16 AATHP, mesyuarat menyorakan kebimbangan mengenai kejadian jerebu yang telah melanda beberapa negara ASEAN sejak 2 tahun kebelakangan. Juga dipersetujui usaha memperkuatkan lagi kewaspadaan dan tindakan diambil dalam pencegahan segera mencegah kebakaran bagi mengurangkan kebakaran tanah dan hutan
Seterusnya, jerebu rentas sempadan semasa musim cuaca kering dan semasa pandemik ini. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar ASEAN dan Setiausaha Agung ASEAN. Perpaduan adalah asas kepada hidup berkeluarga, bermasyarakat, berjiran dan seterusnya bernegara. Tanpa perpaduan hidup berkeluarga, hidup berjiran, hidup bermasyarakat maupun hidup bernegara akan pincang. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, institusi beraja telah berjaya membawa Brunei menikmati perpaduan, keamanan dan kemakmuran. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan, menjelaskan perkara tersebut ketika menyampaikan ucapan dalam talian dalam bahasa Arab di Darul Ifta Brunei Darussalam bagi persidangan antarabangsa perpaduan Islam kali ke-35 tahun 2021 mengenai perpaduan Islam, keamanan dan mengelakkan perpecahan serta pertikaian dalam dunia Islam. Persidangan diadakan dalam bentuk webinar dan melalui ruang siber yang berpusat di Republik Islam Iran pada 22 Oktober 2021. Menurut Yang Berhormat Pihin, sejarah Islam membuktikan bahawa Rasulullah SAW telah menyatukan atau mempersaudarakan kabilah Aus dan Khazraj. Ini kerana tugas dan tanggungjawab yang baginda bawa tidak mungkin dapat direalisasikan melainkan dengan wujudnya ikatan yang kuat antara sesama umat Islam. Yang Berhormat Pihin seterusnya menegaskan di bumi Brunei Darussalam dapat menikmati keharmonian hidup dan perpaduan bermasyarakat dan bernegara sekalipun terdapat perbezaan agama, budaya dan latar belakang sosial. Persidangan antarabangsa perpaduan Islam ke-35 yang diadakan dalam bentuk webinar dari 19 hingga 24 Oktober 2021 antara lain bertujuan mewujudkan perpaduan dan kesetiakawanan dalam kalangan umat Islam dan mengemukakan penyelesaian praktikal untuk mencapai perpaduan Islam dan ummah Islam yang bersatu di dunia Islam. Persidangan tersebut disertai oleh ratusan cendekiawan, ulama dan para pemikir Islam dari pelbagai negara. Penyertaan Yang Berhormat Pihin dalam persidangan tersebut adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Dr. Hamid Syariari, Setiausaha Agung World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought. Ketika era digital semakin berkembang, semua negara menghadapi cabaran bagi melengkapkan penduduk dan tenaga kerjanya dengan kemahiran yang berkaitan untuk berkembang maju. Ia sangat penting untuk melengkapi pelajar dan graduan dalam bidang yang mendapat permintaan, antaranya keselamatan siber, jurutera data dan kecerdasan buatan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan penting untuk mengemaskini tenaga kerja yang ada pada masa ini. Berucap semasa bengkel program data analitis Project Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally Hired, Projek Legasi Brunei Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN yang diadakan secara maya kemarin, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata peningkatan kemahiran dan memahirkan semula tenaga kerja tempatan juga penting, terutama dalam jangka pendek dan sederhana ketika robot dan otomasi menggantikan pekerja manual dan kerjaya dan industri baharu muncul hasil daripada digitalisasi. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof menambah bagi pembangunan tenaga manusia dan bakat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berharap dapat menambah tenaga kerja dalam sektor ICT dan bilangan profesional ICT serta meningkatkan kadar celik digital tenaga kerja AM untuk menyahut cabaran ekonomi digital. Sementara itu, Yang Berhormat Yang Siti Rosmarianti binti Datuk Seri Laleh Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN pula menekankan kepentingan perniagaan dan kerajaan untuk bekerjasama dalam memastikan pihak berkaitan mengambil langkah-langkah yang perlu ke arah mewujudkan tenaga kerja yang lengkap dengan kemahiran. Juga menyertai sidang Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi Britain ke negara Brunei Darussalam. Tujuan utama bengkel diadakan adalah untuk memberikan kefahaman mengenai standard profesional, keperluan kompetensi dan peluang kemahiran berlandaskan permintaan majikan mengenai analitis data. 30 wanita tempatan terpilih untuk menyertai kohort pertama Akademi bagi Pengusaha Wanita atau Academy for Women Entrepreneurs AWE yang akan diadakan di negara ini. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise DARE ketika mengumumkannya menyatakan program latihan dan pemerhatian selama 6 bulan itu
bertujuan membantu para pengusaha wanita memulakan dan mengembangkan perniagaan. Majlis pelancarannya diadakan secara maya. Antara menyertainya Puan Emily Flagner, Charge d'Affaires Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Ketua Pegawai Eksekutif DARE, Javid Ahmad. Kohort mewakili pelbagai kumpulan wanita di negara ini yang berminat dalam perniagaan makanan dan minuman, reka bentuk grafik, fashion, latihan pendidikan dan perkhidmatan maklumat. Para peserta akan dibimbing oleh para facilitator dan mentor melalui program dalam talian digelar Dream Builder. Beroperasi di lebih 50 buah negara di seluruh dunia, program termasuk kursus mengenai pemasaran, reka bentuk produk, generasi jualan, kira-kira dan pengurusan ke arah melengkapkan wanita dengan alat-alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perniagaan sendiri, meraih modal dan menjana pelan perniagaan. Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2021 yang akan diadakan secara maya Isnin ini 25 Oktober 2021 bakal memfokuskan pelbagai isu penting bagi pembangunan ekonomi ASEAN dalam konteks perdagangan global masa kini, antaranya ASEAN Digital. Dalam temu bual melalui aplikasi Zoom, moderator perbincangan Steve Lai, seorang penyampai berita bagi Channel News Asia, mengongsikan sesi perbincangan akan memfokuskan tentang bagaimana kepesatan digital mengubah kehidupan orang ramai. Tujuan perbincangan juga adalah untuk memahami cabaran dan peluang dalam memajukan ASEAN Digital. So one of Brunei's three, if you like, strategic thrusts as chair of the ASEAN 2021 is digitalization along with recovery and sustainability. So it's very appropriate for the business sector to discuss how digitalization is sort of impacting the region and indeed helping recovery and sustainability. I'm looking forward to asking the panel how digitalization can help sustainability and inclusiveness. Berikutan dokumen jadual vaksinasi yang tular di media sosial mengenai pemberian vaksin bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun yang akan bermula pada Isnin 25 Oktober 2021, Kementerian Pendidikan memaklumkan kementeriannya belum ada mengeluarkan mana-mana jadual rasmi vaksinasi pelajar-pelajar berkenaan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan medianya menekankan maklumat yang tular tersebut adalah tidak sahih dan memohon kerjasama orang ramai untuk tidak menularkan lagi dokumen tersebut. Pihak kementerian akan mengongsikan maklumat mengenai program vaksinasi tersebut dari semasa ke semasa melalui saluran rasmi Kementerian Pendidikan.